Salam sejahtera. Dalam video ini, cikgu akan mengajar graf lawan masa bahagian 1. Bagaimanakah anda mentaksirkan graf jarak masa? Kalau kita tengok gambar raja di sebelah kiri ini, garis yang menekat menunjukkan jarak. Garis yang mentatar ini menunjukkan masa. Jadi, raja di atas menunjukkan gerakan kereta dari bandar P ke bandar R dalam masa 3 jam. Jadi, nampak tak 3 jam? Yang ini PQR. Okey. Garisan OA ini menunjukkan kereta tersebut bergerak dari bandar P ke bandar Q dalam masa 1 jam. AB pula menunjukkan kereta tersebut berhenti di bandar Q selama 3/4 jam atau 45 minit. Jadi ini 45 minit. MPC, kereta tersebut meneruskan perjalanan dari bandar Q ke bandar R. Sekarang kita tengok gambar raja di sebelah kanan. Raja di atas menunjukkan pergerakan sebuah teksi. OP. Teksi bergerak dari bandar A ke bandar B dalam masa 30 minit. TQ pula. Kalau mendata maksudnya teksi itu tidak bergerak. Dia berhenti di bandar B selama 25 minit. Macam mana saya dapat 25 minit? 55 tolak 30 sama dengan 25. QR. Garisan ini. Garisan ini menunjukkan teksi itu bergerak balik ke bandar A dalam tempoh masa 35 minit. Untuk graf jarak lawan masa, kalau graf dia menurun, menunjukkan kenderaan itu patah balik. Jadi, teksi itu dari bandar B balik ke bandar A dalam masa 35 minit sebab 90 tolak 55 sama dengan 35. Okey, sekarang kita tengok soalan. Biasanya untuk graf jarak lawan masa kita akan belajar dua formula. Formula pertama ialah kelajuan sama dengan keturunan atau jarak lawan masa. Okey. Yang kedua ialah laju purata. Laju purata ini formula dia lebih kurang sama dengan kelajuan. Cuma bahagian depan itu kamu letak jumlah. Jadi jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa yang diambil. Jadi sekarang kita tengok soalan A. Tentukan tempoh masa kereta berada dalam keadaan bergun. Kereta dalam keadaan bergun maksudnya tidak bergerak. Jadi berapa lama? 1/3/4 tolak 1. Jadi kita dapat 3/4 jam atau 45 minit. Kalau nak tulis dalam bentuk minit, maksudnya 3/4 darab dengan 60. Kamu akan dapat 45 minit. Okay. Laju kereta sejam yang pertama dalam kilometer per jam. Okay. Sekarang sejam pertama ialah garisan OA ni. Jadi kamu boleh pakai, untuk kelajuan kamu boleh pakai cara keturunan atau formula terus jarak bahagi masa. Katakan saya pakai keturunan. So saya kena labelkan koordinat A. Koordinat A ialah 180 dan koordinat O itu ialah asalan. Koordinat dia ialah 0, 0. Jadi kelajuan dia ialah 80 Y2 tolak Y1. 80 tolak 0 bahagi dengan 1 tolak 0. Kalau pakai terus jarak bahagi dengan masa, kita terus 80 bahagi dengan 1. So jawapan ialah 80 km per jam. Kita tengok B. Huraikan gerakan kereta untuk tempoh 75 minit terakhir. Kalau kita nak huraikan kereta, kita perlu cari kelajuan dia. Lepas tu, kena pasti jarak dia dan masa dia. Jadi sekarang, kita cari kelajuan laju
dalam tempoh masa 75 minit terakhir. So, laju kalau saya pakai keturunan 120 tolak 80 bahagi 3 tolak 1, 3/4. 40 bahagi dengan 1.25 sama dengan 32 km per jam. Jadi, kita huraikan kereta bergerak sejauh 40 km. 40 km sebab sini dari B ke C 120 tolak 80. Kita dapat 40 km. Dengan kelajuan tadi kita sudah dapat 32 km per jam bagi tempoh 75 minit terakhir. 75 minit terakhir ialah ini. 3 tolak 1, 3/4 darab dengan 60. Okey. Kita tengok soalan yang kedua. Tentukan jumlah jarak keseluruhan perjalanan dalam kilometer. Okey. Jadi, kalau kita telitikan graf jarak lawan masa ini dari pantai A ke pantai B 70 km, berhenti sebentar, lepas tu sambung perjalanan patah balik dari pantai B ke pantai A. Jadi, jumlah keseluruhan ini adalah 70 tambah dengan 70 sebab satu pergi, satu balik. Jadi, 70 tambah 70 sama dengan 140 km. Yang kedua, nilai T jika taksi memantu dengan kelajuan 100 km per jam dari pantai A ke pantai B. Okey, jadi dari pantai A ke pantai B, garisan yang mewakili dia ialah OP ni. Jadi kelajuan dia ialah 100. So, kita akan guna formula kelajuan, laju sama dengan 100 sama dengan ini 70 tolak kosong bahagi dengan T tolak kosong. Jangan lupa bahagi dengan 60 sebab pada pasi yang mentatar ni masa dia dalam minit. Tapi soalan diminta dalam bentuk jam. Jadi kena bahagi dengan 60 supaya tukar ini minit kepada jam. Jadi saya akan pindahkan T per 60 ke sebelah kiri. Jadi 100 darab dengan T bahagi dengan 60 sama dengan 70. T per 60 sama dengan 70 bahagi dengan 100 sebab saya pindahkan 100 ke sebelah kanan lagi. Jadi T sama dengan 70 per 100 darab 60. T sama dengan 42 minit. B. Huraikan perjalanan taksi pantai B ke pantai A. Okey, dari pantai B ke pantai A itu ialah patah balik. Jadi kita kena cari kelajuan dia. Tadi cikgu saya sebut, kalau nak huraikan mesti ada jarak, kena ada laju, kena ada masa. Jadi sekarang kita cari laju dia. Kalau saya guna formula keturunan, maksudnya Y2 tolak Y1, 70 tolak kosong bahagi dengan S2 tolak S1, 55 tolak 90. Dia akan jadi macam ini. Dan jangan lupa sebab dalam kilometer per jam, saya tukarkan unit ini minit kepada jam. Jadi bahagi dengan 60. Jawapan kalau tekan kalkulator, saya akan dapat ini. Negatif 120 km per jam. Tapi laju kita tak ada dalam bentuk negatif. Saya tak boleh kata, oh hari ini saya memantu kereta saya negatif 120 km per jam. Jadi, kenapa dia akan hasilkan negatif? Sebab kalau kita guna formula keturunan, graf ini menurun. Bila graf ini menurun, jadi keturunan adalah negatif. Tetapi, kalau kita tahu konsep sebenarnya, dia adalah patah balik. Jadi kalau patah balik, kelajuan dia kena dalam bentuk positif juga walaupun graf dia menurun. Okey, jadi otomatik kita tukarkan dia kepada 120 km per jam. Jadi sekarang kita huraikan taksi bergerak sejauh 70 km dengan kelajuan 120 km per jam dalam tempoh masa 35 minit. Macam mana saya dapat 35 minit? 90 tolak 55 sama dengan 35. Sekiranya anda rasa video ini membantu, sila tekan like dan subscribe channel Madam Wan. Terima kasih.